Bi! Bibi, sini! Bibi, sini! Sini! Panggil saya? Iya, awak. Ya? Ya, saya nak minta tolong ambilkan air untuk saya ni. Dengar tak? Saya nak minta tolong awak ambilkan air untuk saya, boleh? Boleh tak? Baiklah, nak. Nak? Hello, saya bukan anak awak tau. Sorry sikit. Thank you. Ya Allah, apa benda ni? Habiskan dah kaki saya lah. Pergi ambilkan lap-lap sekarang kaki aku ni. Mak minta maaf sangat-sangat ni. Tak sengaja, tak pasal. Makcik tak apa. Nanti saya suruh isteri saya, ya, untuk lapkan. Sarah, ini ayam. Tolong bawa kain lap sikit air ni. Mak saya Tak apa, makcik tak apa. Makcik tak payah, Tuan Ilham, orang tua ni memang tak buat kerja lah. Kita dah tua, besok pun jadi macam ni juga. Makcik, silakan. Rafiq! Apa dia? Orang tengah panas. Bos. Bos nak makan kambing golek ke? Saya boleh ambil kan? Rafiq, saya rasa awak perlu ajar wife awak untuk menghormati orang tua. Macam Zizan. Nak jadi ketua, kena tahu menghormati. Bukan hanya tahu, minta dihormati. Faham? Okey kan? Mak nak kau apa cakap? Zan, mak buat salah tadi. Mak tumpahkan air. Tak usah. Tak usah. Okey. Sudutan drama tu sedikit sebanyak menggambarkan perbincangan kita hari ini tentang adab kita, kan? Jangan main-main tu pergi rumah orang tak kenal-kenal, lepas tu tersalah panggil, bakal mak mertua macam mana terus kena reject. Itulah. Dan seperti biasalah kita semua nantikan perayaan untuk tahun ini, kan. Dah 2 tahun kita tak beraya. Dalam kita fikirkan SOP, baju raya warna apa dan sebagainya, ziarah-menziarahi pula adab kita bila berada di rumah orang bagaimana pula, kan. Okey. Baik, dan hari ini bersama dengan kita di studio 2 orang sahabat kita bersama dengan Fiza Frizi bersama dengan kita pada hari ini, dan juga Ustaz Azam Al-Kankari, motivasi kita. Ustaz, terima kasih Ustaz daripada Muar, Ustaz. Ya, betul. Alhamdulillah. Biasa kita jumpa Ustaz dalam kereta lah dekat rumah. Alhamdulillah dah ada. Alhamdulillah dapat bersama hari ini, insya-Allah. Moga Allah mudahkan urusan. Alhamdulillah. Terima kasihlah sudah jemput, kan. Malu kita. Kenapa malu pula? Sudi bertamu, kan. Nak adab raya ni. Begitulah. Itulah, dan pelbagai kebimbangan juga, terutamanya soalan-soalan yang mencabar ketika Hari Raya Aidilfitri, kan. Tapi sebelum tu kita nak tanyalah berdasarkan pengalaman Fiza sendiri. Apa sebenarnya pantang larang sewaktu beraya ni? Okey, macam saya sendiri, saya selalu takut untuk beraya dekat rumah orang sebab diorang akan selalu tanya soalan cepu cemas. Dia akan tanya, contoh, sebelum saya berumah tangga, Fiza sekarang umur berapa ya? 31? Tak kahwin lagi? Dia akan tanya yang itu. Selepas itu dia akan tanya juga, contohnya, sekarang ni gaji berapa ringgit? Kalau macam dulu, masa aunty tanya dulu, gaji lebih kurang berapa ribu tak? Kenapa? Tak tukar kerja lain ke dan sebagainya. Kita kadang-kadang macam, awak ke yang bayar KWSP saya? Awak ke yang bayar komitmen saya? Kadang-kadang macam kita ada apa yang kita suka. Jadi pastinya kita akan terus stick dekat career tersebut. Lepas tu, selain daripada itu, bila dah ada anak sekarang ni, sibuk yang pegang lain. Yang nak suap makannya lain. Lepas tu pula, macam cakap, kenapa yang seorang ni putih? Kenapa yang seorang lagi gelap? Kenapa yang seorang ni rambut kerenting comelnya? Kenapa yang seorang... Ada. Allah. Walaupun bukan beraya, tetapi bila kita jumpa strangers ataupun orang asing, boleh bertanya seperti itu seolah-olah dia adalah kawan baik saya. Cara dia bercakap tu. Saya bukan nak merasakan bahawa diorang ni tak ada adab, tapi mungkin mereka merasakan bahawa kita terlalu open, ataupun mungkin mereka menganggap bahawa kita terlalu friendly, jadi agak mudah untuk mereka bercakap dengan kita
tanpa ada batas ataupun adab. Tapi taklah bermakna juga apa saja mereka boleh cakap, boleh tanya sebenarnya walaupun kita peramah. Walaupun kawan baik sekalipun dan sebagainya. Okey Ustaz, kita dah mendengar secara ringkas pandangan seorang wanita, seorang ibu dan seorang pengacara. Okey, bagi Ustaz sendiri sebenarnya secara keseluruhannya, kalau kita lihat, saya nak tambah sikitlah, beraya seberaya, tapi tahun ini sedikit berbeza apabila kita dah 2 tahun tak beraya, kita menjangkakan tahun ini jadi sakan. Jadi mungkin ada banyak peringatan yang kita harus ingatkan kembali dan juga mungkin perubahan-perubahan tu. Menarik sebenarnya Fahrin, Hawa, Fiza, para penonton semua. Bukan sakan ni, dia kira bukan hanya sekadar beraya, tapi sebenarnya Ramadan pun dah sakan dah ni. Kan orang sekarang ni rasanya memang dia kata, Ustaz, baju raya memang setahun selalu 3. Dia sebab 2 tahun tak raya, 2 tahun sekali, maka jadi 6. Kan? Dia kodok balik semua raya dia. Ni pun payah juga. Itu sebab kita nak beraya, kita kena faham satu benda. Perayaan ini bukan hanya sekadar adat. Perayaan ini adalah ibadah yang Allah berikan kepada kita. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan penonton, kita dah sebulan berpuasa. Maknanya di akhir puasa nanti kita nak Allah ampunkan dosa kita. Bila Allah dah ampunkan dosa kita semuanya, maka kita sambut hari raya. Itu sebab raya itu dipanggil Aidil Fitri. Kemenangan yang fitrah. Maknanya kita waktu itu dah seperti baby baru lahir dah. Maknanya Allah dah ampunkan semua dosa-dosa kita. Maka bila masuk satu Syawal, kita seperti baby baru lahir, dan itulah makna raya itu sendiri. Maknanya kita dah fitrah, kita dah tak ada apa-apa. Jadi takkanlah kita dah tak ada dosa dah ni, kita pula buat dosa dengan menyakitkan hati orang. Macam tadi Fiza, betul lah, bukan Fiza je, kadang kita pun masa bujang, Ustaz bila nak kahwin, apa masalahnya carikanlah kita jodoh, contoh kan. Tapi kadang-kadang sebenarnya dari segi ilmu psikologinya, mereka bertanya ni, mereka nak mulakan perbualan. Macam dia nampak orang tengah basuh kereta kan, jiran sebelah basuh kereta, dia kata basuh kereta ke? Taklah, ini tengah mandikan harimau, contoh kan. Maknanya mungkin dia nak mulakan perbualan, tapi sebab ada orang terasa. Ini perbezaan lah sebenarnya. Cumanya kita kena faham satu konsep bahawa kita tak suka orang tanya soalan itu, jangan kita tanya kepada orang. Kita tak suka orang buat kita, kita jangan buat orang. Dan bila hari raya ini juga saya kongsikan ada 3 S. Bagaimana jadikan raya itu satu ibadah, raya itu satu walaupun sakan tapi dikira sebagai amal soleh. Apa dia? S yang pertama, sunnah. Raya ini kena ada sunnahnya. Apa sunnah perayaan? Sunnah perayaan antaranya malam raya bertakbir raya. Kemudian kita mandi sunat Aidil Fitri. Ini antara sunnah-sunnahnya. Kemudian ziarah menziarahi. Tapi kena faham, nak ziarah orang, mungkin kejap kita akan sembang balik lah kan. Nak ziarah orang pun ada adabnya. Jangan suka-suka yang ni hadap berhari raya, dia seronok tengah malam datang rumah orang. 3 pagi telefon, aku nak tahu mangkau ni. Kat mana? Depan rumah. Kan? Oh, risau kita kan. Surprise. Payah. Kalau saya kunci aja pintu kan, aku tak ada rumah. Itu S yang pertama, sunnah kita kena jaga. Guna raya juga kita kena ingat S yang kedua, sunnah. S yang ketiga, silaturahim. Kita nak raya ini merapatkan ukhuwah sesama kita. Merapatkan silaturahim sama kita. Mungkin dah lama tak jumpa, sebelum ini hanya ber-Google Meet sebagai contoh. Kan bila kita dapat berjumpa di bulan Syawal ini yang kita dapat endemiknya ni, insya-Allah jagalah SOP dan sebagainya. Waktu sama jaga hubungan kita. Jangan sakitkan hati orang. Jangan cakap benda orang yang sensitif. Maknanya benda ni orang kata apa? Kata orang putih dah common lah kan. Kata orang putih Melayu apa aku tak tahu kan. Macam itulah. Mana benda dah kebiasaan dah. Kan norma baharu dia pun dah biasa dah. Dah tahu orang. Apa kita kena berhati-hatilah, jangan suka-suka mengayuh masuk bilik orang, masuk ke dapur orang. Guna dapur ni kabinet apa kau pakai, la ilaha illallah. Kan memang ada orang suka begitu. Ini langsung ni beli kat mana ni, contoh kan. Mana dia sibuk hal orang bagai-bagai. Apa masalah? Itu sebab antara adab ziarah orang, ulama kata apa? Masuk macam mata buta, keluar macam bisu. Apa maknanya? Kita masuk tak payah nak menjajah. Kata orang Johor menjajah. Apa nama kata apa? Mata tengok melilau. Kan nampak tak kan? Orang pengacara, peniaga biasa gitulah kan. Melilau mata tengok kan. Tengok ni pasu mana beli ni? Ya Allah, baju dia contoh. Kat mana dapat ni? Contoh. Maknanya kita jangan melilau. Mata kita buta. Mana datang orang nampak langsir tu macam tak gosok. Contoh kan. Memang langsir baru tapi macam tak gosok langsir dia. Tak apa, diam aja. Keluar bisu. Tak payah cerita buruk rumah itu. Ini adab dia. Silaturahim kita jaga. S yang ketiga, kejap lagi lah awak macam nak tanya lain. Kita simpan dulu. Sebab tadi Ustaz pun ada katalah ada orang ni depa ni memang just nak small talk saja nak berbual tanpa sedar benda tu buat menyinggung orang lain terasa. perasaan. Sebab lain orang penerimaan berbeza. Ada yang tak kisah
kisah kalau orang tanya, bila nak kahwin, umur dah ni tak kahwin lagi. Bagi dia tak salah. Tapi bagi kita ni mungkin ada yang terasakan. Hawa kot, hawa. Tak. Okey je. Okey. Tapi contohlah kalau Fiza berdasarkan pengalaman kan, bila bujang ditanya ini, bila dah kahwin ini pula. Jadi kita pun tak naklah menjawab dengan cara yang kurang beradab juga kan. Jadi macam mana cara yang terbaik untuk kita nak respon? Okey, macam saya sendiri, kalau selalu orang datang beraya dekat rumah saya, kebiasaannya saya akan menyurut dekat dapur. Saya jarang-jarang sekali untuk duduk bersama dengan para tetamu sebab saya nak mengelakkan daripada ditanyakan soalan. Itu adalah salah satu cara untuk saya mengelak. Dan selain daripada itu, kalau contohlah dia masuk kat dapur pula, sibuklah tanya, nak ajak berbual lagi kan. Jadi cara untuk saya bagi tahu adalah dengan cara yang lembut. Walaupun kita sebenarnya adalah seorang yang berterus terang. Contohnya kalau mungkinlah ditanya, apa duit raya bagi dekat anak aku ni RM5 je, contoh. Contoh seperti itu. Nanti kita akan jawab, itu je yang saya mampu. Mungkin seperti itu. Apa sahaja yang kita terlintas dekat fikiran, secara waras dan juga secara logiknya kita bagi tahu, tapi sebab kita fikir kita ada ayah, kita ada ibu, kita masih lagi menjaga orang tua kita dekat rumah, kita tak nak dia pula bercakap mengenai parents kita, macam mana dia jaga kita pula kan. Jadi kita sedaya upayanya macam elakkan je lah. Senyum je. Kalau tak pun kita tengok dekat dia, ngangguk je. Itu adalah yang sebaik-baiknya lah. Baik. Dan lagi satu jugalah sebagai seorang ibu, concern orang sekarang ini adalah pada waktu pandemik COVID-19, ada ekstra lah pantang larang dia juga kan. Ada yang kau boleh sebelum pegang anak, sanitize tangan dulu dan sebagainya. Dan kalau Fiza sendiri apabila membawa anak-anak ke rumah orang, bagaimana macam mendidik mereka supaya behave? Okey. Kedua lah, mendidik anak dan mengharapkan orang melayan atau menjaga juga anak kita tu macam mana? Okey. Macam saya, sebab 2 tahun kan kita tak bergaya, kita tak tahu macam mana sebenarnya kita nak kontrol anak kita. Saya kalau boleh nak elakkan daripada bagi gadget ataupun tablet. Tapi kalau mungkin sukar sangat untuk kita kawal, mungkin kita boleh bagi mereka bawa toys yang diorang suka ataupun kita bawa makanan yang diorang suka, jadi dia akan duduk dekat satu tempat saja. Saya bersyukur sebab anak-anak saya ni bukan jenis yang berlompat ataupun berlari kulu kilik. Rezeki tu, rezeki. Alhamdulillah. Tapi kalaulah mungkin bila saya bawa, dia jumpa pula dengan kawan-kawan dia yang lain apa semua, saya kalau boleh akan pastikan bahawa anak saya buat lollipop test ataupun self test kit sebelum pergi rumah orang. Terlebih dahulu yang pertama. Yang kedua adalah saya pastikan bahawa setiap 10 minit saya masih lagi akan kontrol anak saya, sanitize tangan dia. Maknanya kita sanitize tangan dia secara berkala. Sebab kadang-kadang dia pegang anak orang lain, kadang-kadang dia pegang tangan ni apa semua. Lepas tu pula jangan banyak sangat bagi makanan-makanan yang mungkin bercoklat, bagi makanan yang berminyak. Lepas tu cuba jangan menjerit pada anak-anak. Itu adalah contoh pantang larang. Sebab kadang-kadang macam kita dekat rumah, yes, kita akan terus macam Faik! Macam tu contoh. Tapi kalau dekat rumah orang lain, mungkin kita boleh cuba untuk kawal. Jeling ke? Jeling dia tak layan. Tak layan. Okay. Macam mana pula? Kita pegang. Kita pegang tangan anak kita, kita akan cakap elok-elok, kita tepuk bahu dia untuk kita bagi tahu. Bisik dekat telinga. Bagus. Supaya kita behave. Kalau macam baby tak kisah sangat. Tapi kalau dah dekat rumah sendiri, kalau mungkin balik kampung sendiri, yes. Jiran sebelah lagi 10 tingkat boleh dengar. Saya boleh dengar suara Fiza. Saya takut depan tepuk-tepuk cubit kan. Kalau orang dulu memang kan, kalau macam mak kita dulu manjat, kau tunggu balik. Mulut tak nampak nak tunjuk kan. Kau bergaya mulut. Muncung mulut. Kau tunggu balik ni. Okey Ustaz, sebelum saya ke Ustaz yang seterusnya tadi tu, saya nak kongsikan sikit ada yang menarik di saya dah cakap dah, hari ni memang mendapat sambutan yang hangat dalam Facebook kita ni. Okey, antaranya kalau daripada Roza Mustafa, dia kata kalau ke rumah orang tu tolong gelak, jangan tak ingat dunia. Takut tuan rumah tak selesa. Lepas tu antaranya daripada apa yang Fiza Abdul Rahim dah kongsikan, dah dikongsikan juga oleh Fiza, jaga anak-anak tu borderline bila ke rumah orang. Maksudnya kita dah beritahu anak apa boleh, apa tak boleh, apa jangan dan sebagainya. Itu antaranya. Terima kasih di atas perkongsian. Okey Ustaz, sambung Ustaz tadi tu. Yang ketiga. Yang ketiga menarik ni. Sebenarnya bila cerita pasal adab kita berhari raya ni kan, ziarah rumah orang tu adalah the part of raya sebenarnya. Sebahagian daripada hari raya. Dulu tak boleh ziarah. Sekarang dah boleh ziarah insya-Allah kan, tapi tetap kena jaga. Sebenarnya nak cerita bab adab bertamu, adab bertandang rumah orang dan sebagainya, adab menerima tetamu. Kalau sekolah agama, saya sebagai seorang guru kan, sekolah agama Kerajaan Negeri Johor, darjah 2 dah belajar dah.
Maknanya umur 8 tahun kita dah belajar dah. Maknanya 8 tahun dah belajar. Saya ajar anak murid saya, pergi rumah orang, duduk aje. Kalau orang dah makan, orang jemput baru makan. Ini aja contoh, sebagai contoh adab. Dapat duit raya, biasalah budaya kita kan, dapat duit raya. Jangan ajar anak kita buka depan orang. Betul. Ini buka depan, ini je, biru je. Contoh. Biru je, ingat merah. Ini contoh. Maknanya kita kena jaga. Kerana apa? S yang ketiga saya nak kongsikan ini, kehidupan kita ini kita tak tahu bagaimana orang lain. Kadang-kadang mungkin kita berayasakan, tapi setengah ada orang nak beraya pun tak mampu. S yang ketiga, sederhana. Kita nak dapatkan perayaan kita ini, perayaan diberkati sentiasa, kena sederhana. Sederhana ini bagaimana? Sederhana dari segi belanja sebagainya. Dan saya ajar anak murid saya ajar juga anak kita, jangan kita melebih-lebih lah. Jangan paksa, mak tak kira mak, tahun lepas tak dapat kasut baru, tahun ni nak kasut baru. Kadang-kadang mungkin mak ayahnya kehilangan kerja kerana pandemik dan sebagainya. Inilah yang kita kena ajar supaya kita beradab bila hari raya. Kita memang betul, raya ni memang rasanya seronok budak je kot kan. Kita ni habis duit je kan. Maknanya budak seronok lah. Saya tanya anak murid saya, apa seronok raya? Duit raya Ustaz. Dulu tak dapat pergi ziarah rumah orang, tak dapat collect duit raya. Tahun ni dapat. Apa pun kita kena ajar anak kita, pergi rumah orang. Jangan kadang-kadang minta maaf cakap kan. Mungkin boleh topik lain lah kali. Pergi rumah orang, Assalamualaikum, kami datang nak raya. Nanti tuan rumah tanya, nak raya ke nak duit raya? Senang jawab, nak duit raya. Akhirnya tak datang terus balik. Memang sebahagiannya macam, senang rumah aku tak ada orang datang. Sebenarnya jangan kita lupa, tetamu datang rumah kita itu ada barakahnya. Ada rezekinya. Cumanya ada adab lah. Tetamu datang ada adab. Kita itu sebab dalam agama, kita dalam Islam ni, orang datang tamu rumah kita ni 3 hari kita kena layan. 3 hari kita kena layan. Maknanya hari pertama okey lagi kita layan. Itu sebab kalau minta maaf cakap lah kan, mentua orang Jawa kan. Orang Jawa ni dia mesti dia beri makan. Ni tak tahu lah kan. Orang Jawa, Farimah orang Jawa kan. Orang Jawa ni dia kalau orang Jawa. Dia kalau beri makan ni, apa yang dia ada kat dapur dia akan beri. Betul. Dan ini agama aja. Zaman Nabi pun Nabi akan beri apa tetamu meraihkan dalam masa 3 hari. Hari yang keempat pun tanya, kenapa kau kat rumah aku ni? Hari keempat boleh. Sebab papa bila hari ketiga dia tetamu, hari keempat dia pendatang. Kau datang rumah aku pergi basuh pinggan, pergi basuh pinggan. Pam-pam sendirilah kan. Maknanya kita ni adab kena jaga. Bagaimana nak tahu benda ni? Kena belajarlah, kena belajar. Itu sebab kadang berhari raya memang betul. Perayaan ini adalah bukan hanya ziarah. Perayaan ini bukan adat. Perayaan ini adalah pahala sebenarnya. Ladang pahala. Tapi bagaimana kita kena atur betul-betul. Tapi kan sebenarnya ada satu je benda yang kalau boleh saya nak elakkan. Daripada tetamu datang minta barang. Contohlah Contoh barang. Weh, cantiknya ni. Ada pasu. Contohlah pasu kecil. Cantiknya. Pernah kena? Pernah, ya Allah. Kisah benar lah ni. Kisah benar. Testimoni hidup ni. Contohlah daripada luar negara, kadang-kadang macam kita nak mau beli pun, kita jarang-jarang dapat pergi kan. Cantiknya. Tak ada ke souvenir untuk aku? Nak yang itu sebab dia asyik cakap. Bila kita macam dah tak larat nak dengar, ambil je lah. Saya tak tahu macam mana nak elakkan. Nanti cakap, oh ini orang punya. Cakaplah, oh ini orang lain punya. Maunya dah kat rumah kita dah. Kata ni orang sponsor, pinjam sekejap je. Loan. Okey, baik. Itu kita dah dengarkan pendapat di Facebook dan juga tetamu-tamu kita di studio. Apa kata kita dengarkan pendapat mereka di luar sana tentang topik kita hari ini. Kita dengarkan. Adab ketika beraya yang harus dititik beratkan oleh seseorang, yang pertama, meninjau kawasan rumah tanpa izin dan membanding-bandingkan serta mengkritik keadaan tuan rumah punya kawasan rumah. Dan perkara yang paling saya tidak gemar ketika pengalaman saya sendiri yang dah lama kahwin, belum dikurniakan seorang anak ataupun rezeki anak, soalan ni sangat-sangatlah sensitif bila ditanya bila nak dapat anak, bila nak kurangkan berat badan, kemudian mempertikaikan juga dengan wang yang kita bagi dalam sampul surat, berapa duit raya, tahun ni raya banyak sikit kan, dah dapat duit. Sempena Syawal yang bakal menjema tidak lama lagi, antara adab yang sering saya titik beratkan ketika menziarah rumah orang, pertama, saya tidak akan terburu-buru untuk menjamu hidangan, malah saya akan banyak bertanya khabar tentang tuan rumah itu sendiri. Yang kedua, saya akan mengurangkan dengan bermain telefon bimbit untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara saya dan juga tuan rumah. Dan yang ketiga, saya akan memastikan kanak-kanak di bawah jagaan saya ketika itu tidak membuka sampul duit raya di hadapan tuan rumah itu sendiri bagi menjaga hati tuan rumah. Jangan terburu-buru menjamah hidangan. Kerana apa? Bila kita terburu-buru tu menampakkan diri kita ni memang tiada adab.
Macam tu. So kalau boleh kita tunggu dulu rumah tu pelawa kita makan. Jadi nombor 3 adalah tolong pilih masa yang sesuai dan tolong hadkan masa kunjungan korang di rumah tetamu. Kerana apa, kita tak tahu, mungkin dia penat ke ataupun kurang rehat ke. Jadi yang terakhir sekali daripada Mia adalah kalau boleh kita elakkan daripada meminta duit raya kepada tuan rumah, dan kalau dah dapat duit raya tu jangan pula membuka sampul duit raya tu di depan tuan rumah. Tu Hawa kan, bila orang tu macam orang kata kalau tak jemput makan janganlah makan dulu kan, lepas tu masuk menonong, pergi masuk ke peti ais lah benda semua. Lepas tu dah 2-3 jam kat rumah orang. Lepas tu tak reti nak balik-balik pula kan. Janganlah lama sangat kalau boleh. Mungkin orang tu nak menerima tetamu lain. Okey, yang ini ada sikit komen rare ni Ustaz, saya nak beritahu ni. Ini daripada pecinta kucing ni, Nur Azrin Izzati Zainurin. Please pergi rumah orang, jangan bagi anak jekah kucing tuan rumah. Kucing saya sampai traumatized dengan budak kecil sebab kena buli teruk dengan budak-budak. Allah. Kan. Kucing dia mesti berbaju kan ada rendamnya kucing anak orang ke apa benda. Okey, dan ada jenis manusia perangainya bila pergi mana-mana tak kisah shopping mall ke rumah orang dan sebagainya. Ini betul ini saya perkongsian saya juga. Anak duk berlari, terpekik, terompat dan sebagainya merosakkan barang orang, tapi mak buat tak tahu je. Kadang-kadang tuan rumah tu sekurang-kurangnya nak tengok adalah teguran. Maknanya mak bapak tu menjagalah anak-anak tu. Itu kita kena ingat-ingatkan tu. Jadi saya tambah lagi satu S Ustaz, sensitif sikit. Betul. Sensitif betul. Macam Ustaz Azam Al-Kankari betul. Lagi satu kan. Ustaz, kita duk ingat 2 tahun pandemik ni tak dapat beraya, tetapi ada juga yang kehilangan insan tersayang, mak ayah suami waktu pandemik COVID-19. Jadi waktu raya ni mereka masih lagi macam dalam keadaan sedih kan. Jadi kita nak tahu adab di media sosial pula macam mana. Bagus ni, betul. Serba salah kita dah excited juga kan sebab teringat mereka yang tak ada. Itu sebab sebenarnya apa pun yang berlaku kita tengok pada niat kita. Kan Nabi SAW kata innamal a'malu binniat. Tengok pada niat kita. Kalau niat kita tu pamerkan semata-mata adalah untuk menunjuk-nunjuk, bermegah, itu salah dah niat tu. Maknanya kompas kehidupan kita berbeza. Niat ini adalah kompas kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya sekadar mempamerkan, itu hanya untuk berkongsi apa yang kita ada, tidak ada pun niat apa, makanya orang yang tengok tu pula dia kena jaga hati dia pula. Ini dia tengok, alah nak belagak lah tu. Maknanya diri dia sendiri ada masalah. Apa orang post itu, tengok dia. Kita jangan suka kalau Hawa kata, Alhamdulillah hari ni saya dah pergi naik basikal. Kemudian saya bersahur dengan rakan-rakan yang lain, pergi hantar bantuan sahur. Contoh. Baru kata, alah nak belagak lah tu, nak cerita dia pergi buat baik lah tu, hantar bantuan sahur bagai. Hakikatnya kita berkongsi kebaikan. Barangkali mungkin kita ingat Nabi SAW kata, bila mana kita mulakan kebaikan, orang lain ikut, pahala tu berpanjangan sampai mana orang itu buat. Masya Allah. Kita mulakan kebaikan. Contoh kat masjid tu kita susun kasut. Datang rumah orang je, kerja je susun kasut. Memang ada orang begitu. Datang orang raya kan, rimas tengok kasut, dia pun susun cantik. Budaya dia tu, orang lain ikut, maka dia akan dapat pahala bila orang lain buat. Dan ini kita kena faham. Macam tadi pun soalan contoh, awak kata kita sensitivity. Memang betul. Ada keluarga yang memang kehilangan. Jadi bila bersembang-sembang tu, jangan tanya soalan-soalan yang memang boleh menyebabkan orang tu terasa. Dia kata nanti bila orang tu dalam mungkin suami meninggal, anak-anak ramai, dia sibuk pula tanya bila nak tambah baru. Ini sensitif. Ini antaranya. Ataupun orang tu kehilangan mak ayah, dia kata dia menambahkan lagi kedukaan ciptaan. Dia dapat harta ke belum? Ya Allah. Ini penting kita jaga. Itu sebab adab dia. Realiti memang berlaku. Betul. Sama lah juga macam orang datang. Adab dalam agama kita ajar nak ziarah, jangan lepas subuh dan tengah hari. Tengah hari ni waktu orang tengah nak makan, pandai dia. Lapar masak, dia datang rumah orang. Dia confirm ni bangkali rumah orang ni asam pedas. Dapatlah tu makan kan. Lepas tu orang yang tuan rumah tu pula memang orang belajar agama, memang dia beri semua. Suami pergi masjid, balik ingat dapatlah tadi. Balik dah tak ada. Sebab ada tetamu tadi, meraihkan tetamu. Bagus. Tetapi adabnya bagaimana? Kita bertamu. Dan yang paling penting kita jangan suka surprise sangatlah. Datang rumah, aku kat depan rumah ni. Ini bahaya. Betul. Kena menjaga adab kita supaya apa? Orang yang datang rumah kita itu dihormati. Dan kita sebagai tuan rumah pun juga menghormati orang. Dan inilah yang diajar dalam agama. Jadi kita nak perayaan ini sepatutnya merapatkan silaturahim, merapatkan ukhuwah. Kita takut perayaan ini juga boleh menyebabkan jurang pergaduhan. Ini yang kita tak nak. Patut datang, dah lama tak jumpa ni. Kita sembang-sembang, patut unite balik.
Patutnya begitu. Tetapi akhirnya bila lama tak jumpa, dia cerita pula, mas kau tu berapa panjang. Lah sikitnya mas kau. Dia macam pokok Christmas pula kan. Banyak betul mas. Sikitnya mas kau, aku lagi banyak. Akhirnya mempamer-pamerkan harta dia lagi banyak, ini lagi banyak. Membanding-banding pula. Membanding-bandingkan. Ini yang paling Okey, Fiza. Rasanya yang pantang tadi awal-awal tadi Fiza dah ceritakan. Okey, yang ini saya mungkin nak tambah sikit tentang media sosial tau. Okey, kita rasanya kita kena beritahu juga tentang adab media sosial di hari raya. Maksudnya bila kita pergi rumah orang kadang sibuk berselfie. Kita pergi rumah orang duk sibuk menaip dan sebagainya. Okey, daripada apa yang pengalaman dan juga apa yang boleh dikongsikan, apa pesanan terbaik sebenarnya kita nak jaga benda ni? Okey, kalau saya lah kan, saya adalah jenis yang jarang sekali upload sesuatu dekat dalam Instagram kecuali itu adalah benda penting. Faham. Jadi apa yang saya boleh sarankan kepada anda semua, telefon pintar tu kita simpan dekat tepi. Sebab dah 2 tahun kita tak dapat beraya, 2 tahun kita tak dapat bersama dengan ahli keluarga kita. 2 tahun kita tak dapat berbual secara bersemuka. Jadikan ini sebagai satu platform untuk kita mendapatkan silaturahim dan juga bertanya khabar. Dan Instagram story tu letak tepi. Nanti bila dah nak balik tu nanti baru ambil gambar. Satu cukup dah. Kenang-kenangan. Tak payah banyak-banyak. Lepas tu pula tak payah nak suruh tuan rumah pergi tukar baju ke, nak suruh pakai tudung cantik ke apa semua, tak payah. Sekadar yang ada je. Lepas tu tak payahlah pula pergi upload setiap satu rumah, makanannya yang ini. Lepas tu pula kuihnya yang ini. Lepas tu pula tengok dia punya dinner plate ataupun kita panggil sebagai dia punya plating dekat set tu. Ini tinggal mahal. Yes, ini yang jenama. Tak payah. Bagi saya benda tu biar kita je yang tengok. Macam kita yang Ustaz kata macam keluar tu bisu saja. Tak payah pergi cerita dengan orang. Kau tahu tak hari tu aku pergi rumah dia pakai yang 2000 set punya pinggan. Pergi sibuk banyak-banyak. Itu okey cerita yang 2000 set. Kau tahu ya Allah pakai sopak dah pinggan dia. Maknanya lagi teruk. Itu sebab macam saya setuju. Saya nak Fiza saya setuju. Sama juga macam ada setengah orang dia tak selesa keluarga dia dipamerkan di khalayak. Betul. Maknanya anak dia tak selesa untuk anak dia dipamerkan di publik dan sebagainya. Jadi orang ni datang, ya Allah comelnya anak awak. Boleh tak nak bergambar dengan anak awak? Kalau orang tu tak bagi, jangan suka-suka kita ambil. Maknanya beritahu orang dan kita itu sebab kita kena jagalah. Kadang-kadang sama juga dengan gadget, akhirnya kurang bercakap. Itu sebab saya kata teknologi biasa kita dengar. Teknologi ini mendekatkan orang yang jauh. Maknanya waktu pandemik dulu jauh mendekatkan. Wah, buat video call bagai-bagai. Tapi dia juga boleh menjauhkan orang yang dekat. Ini dah dekat, dia dekatlah. Ini dah dekat ni pula akhirnya semua main telefon. Akhirnya ini yang menjauhkan yang dekat. Ini kita tak nak. Masuk buta, jangan masuk buat live terus. Instagram cakap guys. Kita dah tahu kebanyakannya yang don'ts, yang jangan kita buatlah pantang larangnya. Okey, apa cara yang terbaik apabila kita nak berbual dengan family, dengan kawan-kawan yang lama kita tak jumpa sebenarnya yang sepatutnya? Baik, menariknya tips yang mudah saja. Kita jumpa orang, kita paling utama Nabi SAW sentiasa bertanya khabar kepada keluarganya. Tanya khabar ini nampak simple tapi dia sangat memberi makna kepada setengah orang. Kita tanya apa khabar, sihat dia? Alhamdulillah. Kita mendoakan dia. Kita bertanya khabar, kita mendoakan dia. Waktu yang sama kita pula kena menjadi pendengar yang setia. Mana pendengar yang baik. Ini kadang-kadang kita datang rumah orang tu, kita je cerita. Dia baru nak cerita, ya Allah kau ni tu dia cerita. Sekarang ni rumah kau. Contohnya. Dia pula yang ceritanya. Kita ni duk dengar. Itu sebab guru saya ajar. Kalau ceramah, pastikan tengok 3 muka. Muka pertama, muka audiens. Kalau orang tu dia tu muka dah macam tempe, berhenti je lah. Jangan teruskan. Yang kedua muka apa? Muka jam. Asyik tengok jam. Berhenti je lah. Yang ketiga paling ketika ni mandatory kena terjun terus. Kena landing terus. Jangan berhenti-berhenti lagi. Apa dia? Muka pintu. Keluar. Itu paling ketika ni guru saya ajar dulu. Ustaz saya ceramah bukan tips ni. Maknanya kalau kita tengah duduk datang rumah orang tu rasa macam dah tak senang. Kita boleh baca postur badan. Itu sebab kena belajar ilmu psikologi lah. Ilmu komunikasi. Macam mana kalau orang tu dah tak senang duduk. Teknik bagaimana orang tak nak dengar kita bercakap, poinnya mudah saja. Kalau dia, oh ya ke? Dia tak ada respon. Tak ada respon. Oh ya ke? Maknanya dia dah tak nak dengar kita cerita. Berhenti je lah. Berhenti duduk cerita daripada kanak-kanak. Maklumlah reunion, lama tak jumpa. Kan? Pada kanak-kanak sampai ketua dia cerita. Padahal dia seorang aja, orang lain tak cerita pun. Ini adab kita. Berhari raya kena menjaga perkara ini. Jangan tekan sensitiviti yang dah lama tak jumpa. Ya Allah, kau pakai kereta ni. Bukan kau kerja dulu? Barangkali dia kena buang kerja sebelum ni kerja best. Kadang ada setengah orang dia tak nak jumpa. Saya minta maaf cakap, ada setengah orang berbelas tahun kahwin tak dapat anak. Dan oleh kerana dia tak dapat anak, dia takut orang bertanya,
Dan bila raya je, dia paling tak suka nak pergi. Dia tak suka jumpa orang. Dia tak suka jumpa orang. Dia kata, Rahim ada rumah, tak nak jumpa orang. Sebab apa? Soalan yang akan orang tanya perkara ini. Itu sebab jangan kita tahu, bila dapat anak ni, tulang ke ni, tak buat test ke apa ke bagai. Kita jangan tanya benda ini. Ini rezeki Allah bagi. Berapa banyak kerja itu rezeki Allah bagi. Jadi maknanya kita sepatutnya macam mana dah belum lah tak apa insya-Allah. Beri dia kata-kata perangsang. Motivasi moga Allah berikan kebaikan, doakan. Itu yang paling pertama. Itu sebab ziarah rumah orang berdoalah. Habis ziarah doa moga Allah berkati. Terima kasih belanja kami makan panjang umur rezeki dan yang paling penting jangan lama sangat datang rumah orang. Jadi Ustaz kalau Ustaz orang datang jumpa Ustaz tanya Ustaz kalau bila nak kahwin lagi? Jangan. Saya akan cakap jangan cari pasal. Jangan cari penyakit. Jangan cari pasal lek-lek je. Cukuplah semampunya insya-Allah. Okey baik Fiza, di penghujung perbincangan kita yang ringkas tapi padat ini kan. Memang banyak kita berkongsi kan. Okey, berikan pesanan kepada penonton-penonton wanita ini dan juga kita di luar sana tentang adab-adab beraya pada tahun ini yang kita kena orang kata refresh balik. Kita ingatkan kembali. Silakan. Okey, kepada anda semua diharapkan perkongsian ini sedikit sebanyak mampu membuka mata dan juga minda anda berkenaan dengan adab berhari raya. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlepas pandang. So this one kita refresh balik. Cuma apa yang saya boleh sarankan kepada anda semua sebelum pulang ke kampung, tolong buat test terlebih dahulu. Bukan awak seorang saja. Semua adik-beradik awak ke apa semua sebelum jumpa dengan nenek tu buat self test kit tu dulu. Lepas tu pula yang kedua, tolonglah jangan pegang anak orang, tolong jangan bagi makan anak orang, tolong jangan picit-picit anak orang, tolong jangan suka-suka hati nak dukung anak orang ataupun rampas anak orang. Tak payah. Dan yang kalau boleh yang ketiga, okey, yang ketiga jaga batas percakapan, jaga batas pergaulan. Andai kata kalau tuan rumah tak nak bersalam, okey, cukup sahaja kalau macam kita cium tangan sendiri. Tak payah cium tangan orang lain, kita cium saja tangan sendiri. Itu adalah pesanan. Jangan nak terasa lah sebab ini memang semua orang nak jaga kesihatan masing-masing kan COVID-19 ini. Okey, dan kedua-dua tetamu kita ni ada peminat masing-masing. Ustaz Azam pun ada, Fiza pun ada. Jadi silakan dengan ucapan raya buat keluarga dan juga peminat anda. Okey, saya bagilah. Penonton wanita hari ini, silakan. Okey, kepada anda semua yang mungkin kenal dengan saya, Fiza Sa'ad ataupun Fiza Frizi yang tak berapa nak Frizi pada hari ini. Saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya minta maaf sangat-sangat andai kata, tersalah bual. Kalau mungkin terlebih, orang panggil sebagai terlebih gurau. Kadang-kadang mungkin anda terasa hati, saya mohon maaf. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan saya mengambil kesempatan ini juga ingin mengucapkan selamat berhari raya bersama dengan ahli keluarga anda. Kalau boleh, peluk, cium ibu bapa anda selagi mereka masih ada. Ibu bapa okey, peluk, cium mak tersentuh ayah kat situ kan. Okey, silakan Ustaz. Baik, apa pun saya nak mengucapkan ialah kita semakin Ramadan semakin meninggalkan kita. Sementara yang ada ni manfaatkan betul-betul akhir Ramadan kita 10 malam terakhir ini insya-Allah. Dan bila kita sambut hari raya, jangan ingat hari raya itu hanya sekadar adat. Kena ingat hari raya itu adalah ibadah. Pastikan banyakkan, kita jangan mencacatkan raya kita itu asbab kerana berbenda yang tidak bermanfaat. Kerana kita sebulan dah jaga baik dan ni Ramadan kita, tiba-tiba raya pula kita mula memfitnah, mula mengadu domba, mula mengumpat dan sebagainya. Puasa bagus dah. Kan? Jadi apa pun, moga-moga Ramadan masih berbaki ini dimanfaatkan betul-betul. Dan bila masuk raya nanti, kita sambutlah dengan penuh iltizam, dengan penuh kebaikan, dengan penuh manfaat. Dan yang paling penting, jangan menyusahkan orang. Hidup biar bermanfaat, jangan menyusahkan orang. Dan hari raya, berkongsilah rezeki dengan orang lain. Dan moga-moga Allah berkati. Saya Syafiq Brady, Azhar Kankari. Boleh temui saya di Facebook, Instagram Azhar Kankari, insya-Allah. Selamat Hari Raya, moga Allah berkati kita semua. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum, insya-Allah. Cantik, ringkas dan padat, cukup cantik. Yang penting kita terus bersyukur dan jaga adab-adab kita, insya-Allah. Sekali lagi kita terima kasih kepada Ustaz Azam dan juga Fiza kerana bersama kita pada hari ini. Okey. Baik, kepada penonton-penonton wanita hari ini, kita akan ada lagi perkongsian dan lebih menarik sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.